ataupun dalam final year project lah, ya, untuk analisis data. Okay, so graph saya tak sentuh detail lagi. Kita boleh explore untuk lain-lain dia punya design kat sini. Chart ni ada dua, format format untuk chart. Chart design. Okay, ada chart design ni sama ada you nak chart elemen lah yang banyak boleh tukar. Trend line, sama ada kita nak buat dia punya, kita nak predict dia macam mana. Macam contohnya untuk sekarang ni lah case COVID. Boleh masukkan, boleh nak buat analisis kat sini. Okay. Last sekali topik yang kita nak tengok pada hari ni adalah Excel. Yang ni sebenarnya saya bagi ruang untuk you explore. Yang ni pun sama, saya bagi ruang untuk you explore lah. Saya tak bagi detail. Masa pun kita ada 15 minit lagi. Okay, untuk Excel VBA. Ada lagi tak soalan? Tadi saya nak jawab soalan yang daripada Endra tadi. Ambil data daripada different worksheet dan calculate, masukkan worksheet lain. Okay, boleh. Saya tunjuk contoh sebelum kita masuk kepada Excel VBA. Okey, contohnya dekat sini, datanya dekat sini. Okey, kalau kita nak letak dalam worksheet yang lain, contohnya dekat sini data 5 saya letak Data 5 kita ambil data daripada data 2, kita ambil dekat sini. Kita letak je equal to berapa. Kita nak masukkan, kata contohnya, kita nak ambil markah ECE untuk pelajar yang pertama ni, kat sini. Okey, so dia akan pergi dekat sini 96. Ada masalah, So boleh cara dia, kita letak equal. Okay, kita klik dekat worksheet tersebut. Worksheet 2 kan. Yang mana yang kita nak? Yang ni ke kita klik je. Dia akan keluar dekat sini. Kalau kita klik dekat E3, dia akan keluar E3. So maksudnya kita nak supaya value dekat data 2 E3 akan duduk dekat sini. Okay, yang ni contohnya kita nak darabkan dengan whatever lah formula kita ada dengan formula 20 contohnya. Dan kemudian hasil ni kita nak dalam worksheet lain lagi, worksheet data 6. Data 6, kita boleh ambil je equals to katakanlah yang nak ambil yang mana yang terbaru ni pun boleh juga. Nak equals to katakan yang Terengganu ni. Okey. Jadi dia akan keluar kat sini. Mana-mana kita boleh linkkan dengan equals tadi. Equals to data 4 yang program dia. Jadi bila kita tukar je dekat sini, kita tukar je dekat data 4 ni, yang ni kita ambil katakan Selangor. So yang kat sini pun akan juga jadi Selangor. Dia akan ikut. Itu link dia. Kita linkkan dia dengan equal sign tadi. Okay, so saya hopefully menjawab soalan Endra tadi. Okay. Tak dapat tak nak ubah nilai exist. Okey, boleh nak ubah nilai exist. Sebab kadang-kadang kalau kita buat graf, dia punya value 0.1 sampai 0.5, tapi dia pergi display 1 sampai 100. Jadi macam tak kena lah kan. Value dia 1 sampai 5 je. Kan? Jadi graf dia akan jadi kecil. Saya rasa itu mungkin Suliana punya concern lah. Okey, so memang boleh diubah. Macam mana tu, sir? Okey, so kita tengok contoh kat sini. Mana data tadi? Okey, saya ambil yang ni. Yang ni kan, untuk nak ubah nilai exist. Okey, klik dekat sini. Okey, saya pun dah ingat lupa sebenarnya, Pak. Kadang-kadang jarang jumpa. Format exist ataupun major grade 9. Okey. Ini banyak masa saya tengah buat PhD dulu, memang boleh katakan expert lah. Tapi bila dah tinggal lama, tapi dia memang boleh diubah. Cuma tempat nak ubah tu, sekejap saya check. Dia ada boleh ubah value dia. Line option. Transparency. Ni format exist. Okay, so dia dekat format exist.
Okay, so you boleh tukar kat sini. Minimum berapa, maksimum berapa. Okay, dan kemudian unit dia antara nak 20 ke ataupun katakanlah nak kecil lagi, katakan 10. Ya. 10, kita tengok. Okay, kita tengok apa jadi. Okay, so tengok dia boleh tukar kat sini. So yang ni pun boleh minimum, katakanlah contoh dia dia bagi antara ni. Contoh dia dekat sini kalau kita tengok kosong dengan 40 ni tak ada value. Ada 50 kat atas. So minimum ni boleh kita letak, saya cuba saya perlu tak ingat yang ni. Saya rasa boleh ni. Okay, kita boleh letak minimum 40 sebab kita nak value yang ada yang kurang. Tak apalah, kita boleh tukar mungkin 30 ke. Okay, format as is ni mungkin 30. Okay, so baru nampak jadi besarlah sikit. Tak adalah katakanlah skin yang dia bagi daripada 0 sampai 100, sedangkan value dia semua 90 ke 100 saja. Jadi nanti akan nampak kecil. Jadi boleh kita ubah yang ni, sebab kita cuma nak buat comparison between the range sahaja. Okay, boleh Boleh. Okay. Thank you, Doktor. Okay, so last kita tengok apa ni, kita ada 10 minit lagi, lebih kurang. Saya pergi go through ni lah je. Okay, saya ada share this one. Different window. Okay, share VBA. Okay, untuk VBA, dia macam tadi lah saya kata kena upkan developer punya button. So, pergi dekat option. Okay, saya dah tunjuk tadi pun sebenarnya, just ulang balik je. Customize ribbon dan make sure developer ni check. Developer check. Okay. Dan kita akan dapatlah developer punya tab. So untuk yang first kali, kalau katakanlah kita boleh record sebenarnya. Katakan contohnya yang ni, kita nak supaya dia format ni jadi proper, kita boleh record. Ada button record kat sini. Okay, record makro, dia akan tanya nama apa, kita katakanlah format table, format _ table, kita namakan dia. Okay, dan kemudian kita boleh buat, jadi kita kena careful lah, kita kena plan dia punya script dulu. Mula-mula kita nak supaya dia rapat-rapat, contoh kat sini, satu. Action kedua, kita nak supaya dia bold dan juga center kat situ. Okay, jadi kita dah habis tu, kita pergi dekat developer balik dan kita stop recording. Jadi bila kita stop tu, cara kita bila kita nak kita nak execute makro tu balik, ada beberapa cara. Yang pertama, kita ingat nama tadi, kita letak format table kan. Kita pergi dekat list of makro dekat sini, ni basic ni makro makro, nampak ada ni. So kita execute. Okay, kita balik semula kepada original ni, jadi macam ni kan. Jadi bila kita pergi dekat makro, kita ambil ni, kita ambil run. So dia akan buat seperti mana yang kita run tadi. Macam mana kod dia, kita boleh buka. Ni kod dia. Ini kod tadi. Dia akan, ini salah satu daripada cara. Sebenarnya saya pun masa mula-mula dulu pun saya guna kaedah ni. Even sekarang pun kadang-kadang saya ada tak ingat nak explore ataupun terlupa dah kod-kod mana, saya buat recording dan kemudian saya tengok kod dia dan saya modify daripada sini. Ini salah satu daripada cara untuk kita belajar menggunakan makro lah. Jadi tak kisah, ada yang kita guna untuk print, kadang-kadang kita buat benda tu berulang-ulang kan. Kita nak print, kalau kita terpaksa pilih kat sini dan juga pilih print dan kita kena pilih banyak benda kan. Instead of kita buat banyak tu, kita record dengan makro. Jadi bila kita nak run, kita boleh linkkan dengan kita boleh insert button. Kita letak dekat sini button. Dia tanya dekat button ni nak link dengan makro mana. Jadi kita ambil format table, klik dekat sini dan nama ni kita boleh letaklah nama apa, bukan nama, display caption, format whatever yang kita namai kita nak, table. Okay, so jadi kalau katakanlah kita buat yang ni balik pada original width dan kemudian kita nak Doktor, yes, sorry yes, interrupt. Nak tanya tadi kita orang tak nampak kod tu. Tak nampak? Kod yang doktor show tadi.
Oh, sebab dia kalau keluar di window lain dia tak ni aja, betul. Dia tak display sekali. Okey, tak apa. Okey. Saya buat apa tadi ya? Yang record makro ke? Yes. Yang record makro Kalau saya display ni dia display tak? Okey. Saya nak kena guna. Okey, tak apa. Saya kena stop, saya kena share yang tu pula. Okey, makro punya window. Okey. Ini coding dia di kat belakang ni. Ya. Dekat makro ni ini adalah kod dia. Okey, kita dah go through. Yang ni dia generate secara auto ni sebab kita record tadi kan. Record ini yang dia generate. Ini yang kita run sebenarnya. Ni kod yang dekat belakang ni. Ini adalah salah satu cara daripada kita nak macam mana kita nak belajar gunakan programming Visual Basic dalam VBA punya area. Ini kita record dulu lah, kita tengok dulu. Tapi dia akan mengambil masa lah. Ya, sebab kalau tak pernah lagi akan mengambil masa. So suggestion saya kalau nak belajar menggunakan ni, boleh belajar Visual Basic dulu ya. Visual Basic tu ada dia punya artikel dekat mana yang kita boleh search dekat internet Okay, so yang ini masalah sikit sebab saya nak kena switch screen. So kita pergi balik dekat screen asal. Okay, Excel VBA sample. Okay, sekarang kita dah create yang ni kalau sekejap Okay. Kalau saya insert ni, jadi nampak kan? Button tu kan? Bila saya klik button tu, dia akan senaraikan, yang ni yang you all tak nampak ni. Dia akan senaraikan makro. Okay, tak apalah saya control, saya buat print screen. Okay, so dia akan keluar. Okay, dia akan keluar screen ni. Jadi kita boleh pilih format table tadi kan. Jadi bila kita masuk je, insert je mana-mana button, dia akan automatically keluar senarai nama makro. Yang kalau kita ada banyak-banyak lah. Kita pilih format table ni dan kemudian klik on OK. So itu apa yang saya buat. Jadi okay, jadi kita linkkan button 3 ni dengan makro tadi. Jadi yang ni saya nak tukarkan, saya namakan dia, bukan nama, saya caption dia, saya letak caption format table format table, tak semestinya sama nama, dia senama nak bagi senang. Bila kita klik yang ni, dia akan execute makro tadi. Jadi untuk printing ke untuk whatever, kita boleh record dulu dan kemudian kita linkkan dia dengan table. Okay, contoh yang kedua, kalau kat sini ialah kita create, kita own. Kalau kita dah okay, dah tahu macam mana, kita create our own function. Ya, cara nak create function tu adalah kita klik sub procedure lah. Ya, cara kita nak create sub procedure, insert procedure, nama dia. Okay, value sub dan public. Biasa kita guna ambil yang standard ni lah, sub public. Dan kemudian saya ringkaskan sebab masa dah nak habis. Kebetulan saya dah copy tadi. Okay, saya ringkaskan dekat sini. Kalau tengok dekat sini, sorry, tak nampak. Okay. Okay, ini saya ulang balik lah ya kat sini. Okay, pergi dekat insert. Okay, yang ni nampak boleh procedure. Kita namakan, kita letak nama function tadi, nama sub procedure, tak kisah, just nama je. Okay, then generate value sebab memang saya nak di generate value, and then saya dah buat kod tadi, so saya nak ringkas, nak cepatkan. Kita letak je. Ini adalah kod Visual Basic. Dalam C++ pun dia ada for ni kan. Cuma for dia lain sikit lah. Ya. Dia tak ada bracket, okay, dia tak ada semicolon dan dia tak ada curly braces. Ya. Ini adalah yang saya generate.
katakanlah saya ada equation fx equals to sin x dan saya nak x ni daripada fx ni daripada 1 ke whatever lah yang dia saya letak kat sini, dan kemudian saya nak di display dan dia status bar tu ditunjuk dekat bawah. So saya nak run. Bila saya klik dekat sini, saya boleh linkkan dia juga dengan button, dan saya pilih generate value. Dia akan ada display macam tadi tapi dia ada generate value. So bila saya run, dia akan display, dan cuba perhati dekat sini Cuba perhati dekat ujung ni, dia akan ada update. So bila saya run, okay. Okay, so dia akan ada display semua. Kita nampak lah yang dia display itu kalau kita dah faham macam mana nak guna. So nampak semua value yang kita display, yang dia generate, value of x dan juga sin x yang dekat sebelah kanan dia tu. So itu kalau kita dah boleh generate sendirilah. Dan juga boleh juga kita generate satu lagi, yang ni dipanggil sub procedure, satu lagi ialah function. Function kita boleh generate supaya kita boleh jadikan dia macam function yang lain, macam teks. Oh sorry, yang tadi you tak nampak Alamak, nak kena stop sharing balik. So saya padam balik. Okay, semula. Okay, jadi kod dia tadi dah ada kat belakang. So kita buat kod tadi. So sekarang ni kita nak button tu ni kita link dengan kod tadi. So saya dah link kan. Jadi bila kita run, so dia akan berlaku something, dia akan buat, and then dia akan generate sin x tu, dan dia akan letak kat sini. Ini x equals 1 sin x 084. Dia akan letakkan kat sini. So maknanya kita boleh manipulate programming ni untuk buat apa saja program yang mungkin melibatkan subjek kita, dan kita boleh linkkan, maknanya kita combinekan the power of Excel, pure Excel dan juga VBA. Jadi banyak benda yang kita boleh explore lagi, itu yang kedua. Dan yang last sekali untuk part ni adalah, katakanlah contoh kita boleh juga create, kan tadi kita ada text function kan, kita ada large, okay, kita ada function kita bahasa kita tadi kan, kita dah guna tadi. Kita ada banyak trim, okay, kita ada banyak. Dan sebenarnya menggunakan programming, kita boleh create our own function. Function kita nak buat apa, kita nak suruh dia buat apa. Okay, contoh saya create satu function yang akan convert Malaysian ringgit kepada pound sterling. Dia akan convert pound sterling kepada Malaysian ringgit. Contoh Okay, so kita masuk pada developer balik. Okay, saya akan create satu function, tapi yang ni bukan sub, dia dah jadi function. Kena pilih function. Okay, dan nama dia, saya bagi nama dia get conversion GBP to MYR. Okay, saya bagi nama yang tu. Okay, so ini nama function dia, tapi mesti dengan bentuk function. Okay, and then dia cuma convert kali dengan 5.8. Sebab sekarang ni saya tengok pagi tadi 5.8. So, okay, MY amount saya letak sebagai parameter. Yang ni tak apalah, ini we will explore later. As single, okay. Jadi function ni nanti dia akan kita boleh access sama macam function sebelum ni, VLOOKUP ke dan sebagainya. Okay, katakanlah Great Britain pound, kita letak 100 pound. Berapa dalam ringgit Malaysia? 150 pound. Berapa dalam ringgit Malaysia? Jadi kita ada nama tadi, function get kan, nampak dia akan keluar sebagai sekejap, you all masih lagi view apa ni? Oh, view code Okay, saya view dekat depan. Okay, ni last part Okay, so sekarang ni kita dah ada kat sini. Jadi kita nak convert GBP kepada MYR. So function yang kita dah create tadi, kita boleh dapatkan, kita tengok ada, dia nampak tak? Jadi kita masukkan function tu secara automatik, sama macam function Excel yang lain yang dah ada. So kita klik je dan kita masukkan parameter dia, dan dia akan dapat RM870. So kita tukar je kat sini 456, akan dapat so itu adalah yang ketiga. Yang ni kita guna record makro dekat sini. Okay, yang ni kita guna function yang kita modify sendiri. Okay, dan yang ni kita
yang ni kita guna sub procedure yang kita modify sendiri, yang ni kita guna function. Jadi ketiga-tiga ni boleh diakses menggunakan Visual Basic ni. Klik button ni dan dia akan keluar. Okey, kod ini kod yang kita tengok tadi. Ini yang pertama ialah makro di-generate secara automatik. Okey, ini yang kita buat bila kita dah tak faham macam mana nak gunakan Visual Basic, kita boleh buat. Ini belajar Visual Basic je. Visual Basic for application tu sebab kita guna di dalam Excel ataupun any Microsoft Office. Kita sebenarnya ni boleh guna dalam Microsoft Word pun boleh buat juga, dalam Microsoft PowerPoint pun boleh guna. As long as Microsoft product, kita boleh guna Visual Basic programming di belakang dia untuk lebih menambahkan lagi power penggunaan Microsoft product tu. Dan yang ni adalah yang ketiga tadi lah. Bila kita nak jadikan dia sebagai list of function yang akan keluar bila kita type dekat cell tersebut. Okey, saya rasa saya sepatutnya habis pukul 12 suku tadi. Okey, jadi saya tengok dulu ada soalan lagi tak? Okey. Okeylah, so setakat ni dah tak ada soalan. Saya serahkan kembali kepada siapa tadi? Tasnim. Pengacara. Okey. Azlin tadi ya. Okey, saya serahkan kembali kepada pengacara. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.